Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Wa ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala. Jumpa lagi kita, insya-Allah tengah hari ini kita nak bicara sikit mengenai Isra dan Mi'raj. Lalu kita buka surah An-Nahl dan surah Al-Isra. Saya akan mula dari ayat 127 128 surah An-Nahl, kemudian kita ke ayat 1 suratul Isra, sebab ada hubung kait dua ayat terakhir itu dengan ayat yang pertama, ya, dari suratul Isra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alaihim wa la taku fi dhaykin mimma yamkurun. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. سورة الإسراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Maksud dia surah An-Nahl 127, wasbir, dan bersabarlah wahai Muhammad. Wa ma sabruka illa billah, dan tidaklah sabar engkau itu menghadapi kerana orang-orang kafir, itu semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Setelah kamu mohon pertolongan nak jadi orang sabar, Allah izinkan kamu jadi orang sabar. Wala tahzan alaihim, kata Allah, wahai Muhammad, jangan engkau duka cita dengan sikap telatah tingkah laku orang-orang kafir tu. Wala taku fi dhaykim mimma yamkurun, dan wahai Muhammad, jangan kamu duk sesak napas, sesak dada lah dengan perangai orang-orang kafir itu. Innallaha, ayat 128, Innallaha, sesungguhnya Allah, ma'allazina, Innallaha ma'allazina taqaw, sesungguhnya Allah, dia bersama-sama dengan orang-orang yang bertakwa. Wallazina, dan Allah dia bersama dengan orang-orang yang mana mereka itu muhsinun, iaitu orang yang nak baiki diri, Allah akan bersama mereka. Ayat 1
surah Al-Isra, subhanalladzi asra, maha suci Tuhan yang memperjalankan hambanya, lailan, pada waktu malam, minal masjidil haram, dari masjidil haram, ilal masjidil aqsa, ke masjid al-aqsa, alladzi barakna haulahu, yang mana kami berkati, kami telah berkati sekitarnya, sekitar masjidil aqsa, linuriyahu min ayatina, supaya kami boleh perlihatkan kepadanya sebahagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Innahu, sesungguhnya dia, huwa, dia Allah, as-sami'u, Tuhan yang maha mendengar, al-basiru, Tuhan yang maha melihat. Sadaqallahul azim. Kenapa pilih ayat ini? Sebab hujung surah An-Nahl dia ada isyarat untuk masuk ke awal surah Al-Isra. Ada peristiwa yang berkaitan, ada peristiwa yang berkaitan, ada perasaan yang ada kaitan, iaitu Allah sebut summa yaqulul haqqu subhanah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasbir, dan hendaklah kamu wahai Muhammad bersabar, wasbir, wa ma sabruka, dan tidaklah kesabaran engkau itu illa billah, itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Selepas Allah menyebut ayat-ayat mengenai kelebihan sabar, fadlus sabri wa ma fihi, dan faedah-faedah yang terkandung dalam sifat sabar yang terdiri dari kebaikan-kebaikan. Sabar ni ada kebaikan, sebab tu Allah suruh. Allah tak suruh benda yang tak ada kebaikan, Allah suruh benda yang ada kebaikan. Antara suruhan Allah kat sini ialah wasbir, hendaklah kamu sabar. Maka kalau begitu, dalam menghadapi suasana yang memerlukan kita sabar, maka belajarlah untuk bersabar, untuk bersabar. Wasbir, dia asal kataan sabara. Kalau kita nak suruh orang sabar, usbur, usbur, sebut macam tu, usbur, sabar. Wasbir dalam ayat nak menunjukkan kepada semua hendaklah sabar, hendaklah bersabar. Allah nak suruh kita semua ni ikut arahan dia, iaitu sabar. Sabar ni dia menguji ketahanan jiwa, menguji ketahanan jiwa. Jangan anggap kita bersabar itu, jangan anggap kita penakut, jangan. Bukan penakut. Sabar bukan penakut, bukan lemah, bukan lemah sabar ni, bukan sifat lemah sabar ni. Sabar ni sifat berani, sifat berani. Walaupun zahirnya macam penakut begitu, dia sebenarnya berani, berani. Kama yaquluna fil hikmah, sebagaimana orang-orang yang bijaksana sebut, minasyuja'ati an tajbunu sa'atan, setengah daripada sifat berani seseorang tu bahawa dia jadi penakut sekejap. Jadi penakut sekejap. Sabar itulah, sabar itulah jadi penakut sekejap. Penakut situ bukan bacul, itu jantan nama itu. Tahan sabar tu. Fa iza ma waswasa laka syaitan, ni nak elak daripada kita diganggu, dibisik oleh syaitan. Kalau kita hilang sabar, kita bertindak tanpa ada panduan, dia jadi kecoh, dia jadi kecoh, dia jadi mudarat, dia jadi kesan tu melerik. Sebab tu Allah nak suruh kita sabar, sabar seketika, kerana natijahnya baik, natijahnya baik. Kalau kamu hilang sabar, natijahnya mungkin melerik, naik mahkamah ke, masuk bala polis ke, jadi macam tu. Sebab tu penting sabar. Setan kalau kita naik angin, dia suruh belasah je, dia suruh belasah je, dia suruh bertindak je, bertindak tanpa panduan. Last yang susahnya kita. Wasbir, Allah kata
sabar. Qauluhu ta'ala wasbir wama sabruka illa billah. Min hikmatillah, dan setengah dari hikmah Allah Subhanahu wa taala, wa rahmatuhu, dan rahmat dia menjadikan engkau tu sabar dalam menghadapi azab, sesuatu yang menyakitkan. Kenapa? Li'anna fis sabri khairan laka, kerana pada sifat sabar yang kamu terapkan tu ada kebaikan untuk anda, ada kebaikan untuk anda. Wallahu huwallazi yu'inuka 'ala sabri, dan kena ingat yang mu boleh sabar tu sebab Allah tolong kamu untuk kamu jadi sabar. Wa ma sabruka illa billah, dan tidaklah sabar yang ada pada dirimu itu adalah dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah telah menghalang was-was syaitan sampai ke dalam bisikan telinga ataupun lintasan hati engkau, yang mana ia akan memudaratkan nanti kalau kamu tidak sabar. Wal haqqu subhanahu wa ta'ala, tengok ini rahmat Allah Ta'ala, sayang dia kepada hamba dia. Wal haqqu subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala yuridu min abdihi, dia nak sangat kepada hamba dia, kita lah, min abdihi, nak sangat kepada hamba dia itu, ayyattajiha liinfazi amrihi, Allah nak sangat supaya kita boleh melaksanakan satu-satu arahan Allah Subhanahu wa taala dengan baik, tanpa ada gangguan dari was-was syaitan. Maka faiza alima zalika, apabila Allah tahu mu ada niat yang baik dan kamu telah bersabar, sabar itu pula disandarkan kepada Allah, kerana Allah waktu tu Allah akan menolong anda, Allah akan bersedia menolong anda, sebab waktu tu anda bersama dengan Allah. Sebab itulah Allah sebut innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah sentiasa bersama orang yang sabar. Ma'a, bersama. Dalam bahasa Arab dia sebut ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah. Kebersamaan dengan Allah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan masuk ke satu-satu majlis, ada bersama tuan-tuan pegawai besar, bos besar, bersama berjalan, anda rasa macam mana? Rasa macam bos juga kan? Padahal kita kerja orang bawah je, tapi duduk sebelah bos, rasa macam bos. Itu dipanggil ma'iyatu, kebersamaan. Tu setara bos. Manusia juga dia pun. Tapi masuk dewan sekali dengan dia, berjalan buka dada kita. Sebab aura kegahan seorang bos tu semacam tempias dapat dekat kita. Itu dengan orang sama orang. Apa tuan-tuan nak kata kalau Allah dengan hambanya? Allah dengan hambanya. Ma'iyatullah, kebersamaan anda dengan Allah. Bila tu? Bila anda jadi orang yang sabar. Allah sebut innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Fa'idha alima zalika min niyatihi tawalla amrahu wa'anah, apabila kita tahu, apabila Allah tahu kita sabar ni, kita sandar, kita niat kerana Allah, Allah Maha mengetahui, maka waktu tu tawalla amrah, Allah akan handle urusan si hamba tadi, wa'anahu, dan Allah akan menolong hambanya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Muhammad, walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Surah Muhammad ayat 17. Dan orang-orang yang diberi hidayah, Allah tambah lagi hidayah dekat dia, dan Allah bawa datang kepada mereka taqwa. Iyyaka an ta'taqid, iyyaka an ta'taqid anna as-sabra min indika anta. Satu benda nak kena awas, nak kena jaga. Bila anda boleh bersifat sabar, boleh sabar, boleh tahan, jangan anda kata itu pandai saya, itu dari saya. Bukan, itu dari Allah Subhanahu wa taala, minallah. Jangan kata itu dari anda, itu dari Allah yang memberi pertolongan.
Fallahu yuridu minka, dan Allah dia mahu dari anda untuk anda terus berada di atas jalan sebagai orang yang sabar, mengikut niat anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika anda meluruskan niat anda kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jenterakan kepada anda, Allah akan jenterakan kepada anda lintasan-lintasan yang baik-baik, khawatir yang baik-baik, positif, yang positif, yang akan membantu anda, dan dia akan memudahkan anda, dia akan redha anda, dia akan redha akan perbuatan anda. Fayati sabruka jamilan, maka akan datanglah sifat sabar itu dalam bentuk yang indah, jamil, cantik, tak ada marah, tak ada pongos, tak ada dengus. Sebab itu semua pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Summa yaqulu ta'ala, kemudian Allah berfirman, wala tahzan alaihim, hai Muhammad, jangan kamu rasa duka cita dengan kerana orang-orang kafir terhadap kamu yang menyakiti kamu. Pedulikan dia, jangan layan dia, jangan layan dia. Kalau kamu ambil duk layan kerana manusia, berat kepala kamu nanti. Buang itu semua, tak ada kaitan dengan mereka tu. Akunna, wahai Muhammad, la tahzan, jangan kamu duka cita, abaikan kejahatan yang mereka lakukan kepada kamu. Laqad amtanallahu rasulah, Allah mengukuhkan rasulnya. Amtana matin, Allah mengukuhkan rasulnya. Subhanallah. Amtanallahu ala ummatil Arab, Allah kukuhkan umat Arab untuk menerima dakwah ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam, untuk menerima dakwah melalui lidah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekira-kira Allah telah mengutuskan kepada bangsa Arab seorang rasul dari kalangan mereka, dari jenis mereka, manusia, insan, dari jenis mereka dan dari golongan pertengahan. Ya'rifuna hasabah, yang mana mereka orang Arab kenal salur galur keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasab dia, tarikh dia, akhlak baginda. Semua orang Arab tahu dia terkenal dengan al-amin, dengan amanah. Wa qad kana sallallahu alaihi wasallam muhibban liqaumihi, dan adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat sayang kepada kaum dia, sangat sayang kepada kaum dia. Harisan ala hidayatihim, nak sangat bersungguh sangat supaya kaum dia dapat hidayah macam dia, macam baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taubat 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu sifat baginda sallallahu alaihi wasallam. Maksud dia, laqad ja'akum rasulun, sesungguhnya telah datang kepada kamu wahai umat, rasul, seorang rasul, min anfusikum, dari jenis kamu, manusia juga. Makan, minum, tidur, kahwin, ada anak, ada isteri, ada sifatnya penyayang, pengasih, kadang-kadang marah, sifat anfusikum. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Tu ada rahsia besar kat situ tuan-tuan. Allah sebut min anfusikum. Rasul tu dari kalangan manusia juga tuan-tuan, bukan dari kalangan malaikat. Sebab rasul ni untuk kita follow, untuk kita jadikan qudwah. Kalau rasul tu seorang malaikat, nescaya tak terdaya nak follow tuan-tuan. Macam mana kita nak follow dia? Malaikat tak akan nasi, kita makan nasi. Ni bulan Ramadan nak kena puasa. Kalau malaikat kata, mu kena puasa 30 hari tak boleh makan, mati kering gitulah tuan-tuan. Sebab kita jenis makan, jenis makan, jenis makan. Pagi makan dah, roti canai dah tarik dah, tengah hari sikit lagi nasi pula, petang goreng pisang pula, malam nasi lagi. Jenis makan. Tiba-tiba datang Rasul, malaikat dianya, mu tak boleh makan 3 hari 3 malam berturut-turut, matilah kita. Sebab itulah Allah sebut laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Lalu baru kita boleh follow Rasul tu. Dan semestinya kita boleh follow Rasul sallallahu alaihi wasallam sebab dia insan juga, dia manusia juga. Allah tak datangkan malaikat. Azizun alaihi ma anittum. Sifat Nabi Muhammad ni, dia menjadi sangat berat
kepadanya sebarang kesusahan yang ditanggung oleh kamu. Nabi Muhammad ni, kalau dia tengok kita susah, kita pula jiran dia, Rasul Nabi Muhammad tak akan biarkan kita susah. Dia pula jadi susah hati sebab susahnya kita tu Rasul. Dia tak boleh tengok orang sekeliling dia susah. Dia tak boleh tengok umat dia susah. Dia nak, tak apalah aku susah asal kamu senang. Tu Rasul. Tak sayang lagi secara tu. Tak sayang lagi dekat Nabi kalau secara tu perasaan dia terhadap kita. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minin. Sangat inginkan kebaikan untuk kamu. Harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasul dia nak kepada kita semuanya kebaikan, sebagaimana Allah dia mahu untuk hambanya semua kebaikan. Allah dia mahu untuk hambanya, dia mahu apa? Semua kebaikan. Itu Allah. Rasul pun macam tu juga. Dia nak sangat inginkan kebaikan untuk kamu. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ai ta'uzzu alaihi musyaqqatikum. Dia ambil berat, dia rasa susah pula kalau tengok kamu susah. Wa yu'allimuhu anatakum wa ta'ibakum. Dan dia akan rasa sakit kalau tengokmu sakit, dan dia akan rasa penat kalau dia tengokmu penat. Harisun alaikum, sangat inginkan kebaikan untuk kamu. Dia mahu menyempurnakan bagi kamu setiap jenis kebaikan. Tu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Segala jenis kebaikan yang ada ni, dia nak dapat kebaikan itu kepada umat dia, Subhanallah. Setara tu sekali baginda sayang kepada umat dia. Lidzalika, maka dengan sebab itu duka cita sedih baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila melihat kaum dia masih berada dalam keadaan kufur. Rasul sedih dia melihat umat dia ada lagi, bangsa dia ada lagi yang kufur. Dia nak kebaikan untuk semua, tapi Masya Allah, kenapalah hak ni tak nak ikut follow kebaikan, kenapalah masih kufur lagi, ya Allah sedihnya aku. Baginda begitu. Bukan kata tengok orang kafir nak belasah, nak entam, nak benci, tidak, kan? Tapi dia rasa sedih, rasa duka dengan kekufuran mereka itu, dengan sifat melawan mereka itu. Kasihan baginda dengan mereka yang melawan baginda tu. Kasihan baginda. Kasihan baginda dengan mereka yang melawan baginda tu. Kasihan dia. Kasihan baginda dengan mereka yang takabur dengan baginda tu. Sebab baginda datang untuk beri kebaikan, tiba-tiba orang tolak kebaikan. Sedihnya macam ni dia layan. Subhanallah. Wa huwa yuridu lahum al-hidayata was-salah. Baginda sallallahu alaihi wasallam yang kita sebut sifatnya tadi itu sukakan kebaikan kepada kita ni, dia nak beri hidayah kepada kita, nak beri salah, kebaikan untuk kita. Liannaka iza, apabila kerana sesungguhnya apabila anda menyayangi seseorang, anda mahu kebaikan yang anda dapat, anda mahu kebaikan itu juga dapat kepada dia. Apabila anda menyayangi seseorang, sebagaimana anda pergi ke kedai, ke kedai, guru kita sebut kaman zahaba ila suq, seperti sesiapa yang pergi ke kedai, fawajadaha, lalu dia dapati di rak sana ada buah yang cantik, tembika yang segar, ini apple yang baru sampai. Dia akan berlari bercerita kepada kawan-kawan di belakang, bang, ni sini buah cantik, buah cantik. Mari sini. Dia nak kebaikan. Dia sudah lihat kebaikan dan dia mahu kawan-kawan dapat kebaikan juga dari kedai itu. Lalu dia khabarkan, datang. Ni Muslim produk punya ni. Ni bagus. Ambil, beli. Dia nak macam tu, tuan-tuan. Itulah sifat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukannya lihat yang baik lalu kita masuk poket kita, pedulikan orang lain. Itu sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kazalika, begitulah Rasul sallallahu alaihi wasallam, baginda telah merasai akan kemanisan iman. Kemanisan iman.
dan dia sangat suka sangatlah dia. Andai kiranya kemanisan iman hak dia dapat tu, orang-orang sekeliling juga dapat juga merasai kemanisan iman tu. Nabi nak lagu tu, tuan-tuan. Lalu sedih dia bila tengok orang yang kufur dengan ajaran Allah. Sedih dia bila lihat orang yang menentang Rasul Allah. Sedih dia bila melihat orang yang takabur dengan Allah dan Rasul. Sebab Nabi suka kebaikan tu tersebar ke seluruh. Tiba-tibanya buat gap, takabur lah, sombong lah, lawan lah, inat lah, takabur macam-macam, tuan-tuan. Sedih baginda, sedih baginda sallallahu alaihi wasallam. Wal haqqu subhanahu wa ta'ala, lalu Allah subhanahu wa ta'ala di sini yusalli rasulah, mahu menggembirakan hati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Allah mahu ringankan sedikit beban yang ditanggung oleh Rasul dari kerana kaumnya. Yaqulu lahu, lalu Allah bagi tahu dekat Rasul baginda sallallahu alaihi wasallam, la tahzan alaihim, hai Muhammad, usah kamu duka cita sedihlah, tak payah sedihlah dengan kerana mereka tu. Mereka lawan kamu, mereka pulau kamu, mereka baling batu kat kamu, benci kat kamu. Jangan duk makan hati sangatlah, kata Allah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. La tahzan alaihim wa la tuhammil nafsaka fawqa taqatika. Jangan duk tanggung sangat beban tu sampai mu tak mampu nak tanggung. Jangan macam itulah. Jangan duk serabut perut sangatlah dengan buat-buat ni. Jangan serabut perut sangat, sehingga jadi tension, jadi panas baran tak tu kala ni. Jangan. Wasbir, la tahzan, wasbir, la tahzan. Tengok, Allah riliskan perasaan tension yang ada pada baginda Rasulullah SAW sebab kerana kaum. Allah tolong, kan? Allah tolong. Dalam ayat yang lain Allah beri kata tuju kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Haji, ada lampu dalam, takut habis bateri. Menyala lagi tu lampu. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Surah Al-Kahf ayat 6. Maka jangan-jangan pula engkau membinasakan dirimu, wahai Muhammad. Jangan duk layan sangat kerana orang kafir terhadap engkau, wahai Muhammad. Maka janganlah pula engkau membinasakan dirimu, takut rosak punah dirimu pula. Jangan duk layan sangat. Disebabkan menanggung duka cita terhadap kesan-kesan perbuatan buruk mereka. Ni dia panggil tasliyah. Ujung surah An-Nahl ni nak masuk surah Al-Isra, ada dah tasliyah kat sini. Tasliyah ni menghiburkan hati. Siapa yang hiburkan hati baginda yang ditekan kuat oleh musuh tu? Allah sendiri yang hiburkan. Benar? Allah sendiri yang hiburkan. Subhanallah. Kalau kawan-kawan hiburkan pun sudah boleh lega, tuan-tuan. Sudah boleh lega. Tak apa, sama-sama macam ni belaka. Sama-sama hilang kerja belaka. Musim ni kan. Bersabarlah, sama-sama hilang kerja belaka. Bukan awak seorang je. Orang lain pun hilang kerja juga. Kerja besar-besar, pilot. Kapal terbang parking, tak boleh nak bawa kapal terbang dia. Boleh lagi lah bawa Grab, bawa apa. Dia bawa kapal terbang, mana pandai bawa kereta. Contoh lah kan. Kalau rasa susah, ada lagi orang lebih susah. Sabar. Sabar. Ada lagi orang lebih susah. Allahu Akbar. Ni tasliyah. Kalau kawan-kawan bagi tasliyah, kita pun boleh release tension, tuan-tuan. Rasa lega balik rumah, lapang. Kalau kawan bagi tahu, kalau isteri yang tasliyah, abang jangan bimbang lah, jangan duk murung sangat, tahulah abang tak ada kerja, tak apa, saya boleh bantu. Sekarang bukan payah pun cari duit, sekarang senang je. Siapa bagi tahu? Isteri. Apa perasaan? Lega sikit kan? Kalau mak pula, mak sumber kejayaan kita, doa yang sangat mustajab. Mak kata, Fauzi jangan duk sedih lah. Mak akan doa, mak akan berjaya nanti. Mak ada. Selagi mak ada, mak akan doa. Tuan-tuan rasa lagu mana, tuan-tuan? Rasa gembira kan? Rasa lapang kan?
Itu manusia sesama manusia. Apa tuan-tuan nak kata kalau yang beri tasliyah kegembiraan itu Allah Subhanahu wa taala kepada anda? Allah bagi tasliyah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan isteri dia, bukan kawan dia, bukan sahabat dia, tapi Allah sendiri yang bagi kegembiraan. Dalam bahasa Arab dia panggil tasliyah. Tasliyah. T-A-S-L-I-A-H. Tasliyah. Subhanallah. Banyak Allah guna kaedah ni kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Allah kata apa? Wala taku fi dhaikim mimma yamkurun. Jangan rasa sempit dada hai Muhammad. Setiap tipu daya mereka tu, jangan sempit dada. Aku ada kata Allah Subhanahu wa taala. Wa rubbama daqat alaihi ad-dunya kulluha. Boleh jadi dengan kerana orang kafir tu jadi sempit dada. Orang sini panggil ketak dada. Orang Perak panggil ketak dada. Ketak dada. Sempit dada. Saya selalu guna sekok sebok. Sekok sebok. Aduh, sekok sebok rasa. Sempit dada ataupun ketak dada. Jangan sempit dada wahai Muhammad, jangan ketak dada wahai Muhammad. Wala taqu fi dhaikim mimma yamkurun. Boleh jadi sempit dada di dunia ni tak setara mana. Ada yang boleh tolong luaskan dada kita tu, iaitu orang-orang sekeliling, orang-orang beriman, kawan-kawan baik. Dan tentunya Allah dan Rasulnya lah. Allah lah. Apa-apa minta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang sempit dada juga kan. Bangunlah semayang 2 rakaat. Kalau sempit dada tuan-tuan, semayang hajat. Banyak tugas sangat. Tugas terlalu banyak, sempit dada jadi. Nak selesai macam mana. Pernah Tok Guru cakap, Tok Guru almarhum Ni Abdul Aziz, dia kata, saya urus negeri kan. Lepas nak urus semacam urus negara lah lagi. Banyak masalah datang menimpa. Dia kata, saya akan bangun solat hajat, selepas Fatihah rakaat pertama saya baca Wad-Duha, dan rakaat kedua selepas Fatihah baca Alam nashrah laka sadrak. Tidakkah aku lapangkan dada engkau wahai Muhammad? Alam nashrah laka sadrak. Balik rumah tengok makna Alam nashrah tu. Hebat punya makna buat sembahyang hajat 2 rakaat, baca tu Wadduha Alam nashrah. Insya-Allah lapang dada kan? Lapang. Selesai masalah insya-Allah. Sebab kita menghadap dengan Tuhan yang menyelesaikan. Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah Subhanahu wa taala dia larang Rasul dia sallallahu alaihi wasallam sepik dada dengan kerana orang kafir. Wahai Muhammad, tak payah sepik dada lah dengan buat-buat ni, kata Allah kepada baginda. Kenapa? Kerana sepik dada tu boleh jadi luas sebab engkau bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Fal makna la taku fi dhaikin ya Muhammad, jangan sepik dada hai Muhammad. Fallahu ma'aka, Allah bersama engkau wahai Muhammad. Saya ja'alu laka min ad-dhiqi makhraja, Allah itulah yang akan jadikan sempit itu jadi luas, ada jalan buka, jalan luas buka. Fala yakunu fi dhaikin, maka selepas tu tak ada sempit lagi dah sebab Allah yang membukanya. Allah yang membukanya. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Itu ayat surah Al-Anfal ayat 30. Walizalika yaqul, maka dengan sebab itu ada orang berkata la karba wa anta rabbun. La karba wa anta rabbun. Tidak ada gundah gulana selagi anda ada Tuhan. La karba wa anta rabba. Itulah kalau nak baca baris dia kan. Apabila di saat anda rasa sempit dada dengan urusan dunia, dengan urusan ahli,
keluarga, kawan-kawan, sempit dada, sempit jiwa engkau, maka bersegera untuk minta luas dengan Tuhan engkau Allah Subhanahu wa taala. Bersamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Walizalika, maka dengan sebab itu Allah berfirman ayat 128 surah An-Nahl, innallaha, sesungguhnya Allah ma'allazina taqau, Allah sentiasa bersama dengan orang-orang yang bertakwa, dan Allah sentiasa bersama dengan wallazina hum muhsinun, bersama dengan orang-orang yang ada dalam jiwa dia untuk sentiasa memperbaiki diri. Allah akan bersama dengan mereka ini. Allah akan bersama dengan mereka ini. Dia panggil ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah. Tadi saya sebut dah, kalau berjalan bersama dengan bos, kita rasa macam bos, ya? Rasa hebat. Tu baru bos sama bos, dia manusia, kita manusia. Ni dengan Allah lagi hebat, aura hebat tu lagilah terkesan pada kita. Hadhihi qadiyah, ini dia panggil ma'iyatullah. Isu ni kita panggil isu ma'iyatullah liman ittaqa, bagi sesiapa sahaja yang ada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia berjiran dengan Allah fi jawarihi, bersebelahan dengan Allah Subhanahu wa taala, wa ma'iyatihi, dan sentiasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila anda telah bersama dengan Tuhan anda, waktu tu siapa lagi boleh ganggu anda? Tak ada dah. Tuan-tuan. Tak ada siapa yang boleh tipu anda. Tak ada siapa yang boleh tipu anda. Maka dalam rehlah hijrah baginda sallallahu alaihi wasallam muncul betul-betul nampak jelas ma'iyatullah ini, iaitu ketika baginda bersama dengan Abu Bakar di dalam gua fil ghar. Wasiddiq yaqul lirrasul sallallahu alaihi wasallam, di saat baginda Abu Bakar Siddiq berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, law nazara ahaduhum tahta qadamayhi lara'ana. Lagu mana kita ni wahai Muhammad? Lagu mana kita ni? Kalau mereka jenguk ke bawah sikit, nescaya nampak kita ni. Sebab tak terlindung sangat gua kita duduk dalam ni. Kalau dia jenguk macam tu, ya nampak kat bawah kita. Bagaimana? Kalaunya nampak, lagu mana kita nanti? Apa nasib kita nanti? Fayujibuhur rasul, maka Nabi jawab, Rasul jawab, wahwasikun bihadhil ma'iyyah, dan Nabi tentunya dia ada kepercayaan tulus 100% dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata, ya Abu Bakar, ma zannuka bisnaini Allahu salisuhuma. Abu Bakar, mu nak kata apa? Kita duduk dua, nombor 3 Allah. Mu nak kata apa? Kita berdua, ketiga tu Allah. Cuma tak nampak je. Allah ni dia sayang kat kita, dia pelindung kita, dia pembantu kita, dia penolong kita. Allah duduk dengan kita, mu rasa lagu mana? Ma zannuka, mu rasa lagu mana Abu Bakar? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Selamat lah kan? Selamat, jangan risaulah, jangan takutlah. La tahzan, innallaha ma'ana. Cuma tak nampak je. Memang dia ada. Sebab kita orang bertakwa, kita orang cuba nak memperbaiki diri keadaan yang lebih baik. Allah bersama dengan kita. Subhanallah. Fama alaqatu hazihil ijabah min Rasulillah. Baik, apa hubungan jawapan ini dari Rasulullah ni dengan apa yang disebut oleh Abu Bakar tu? Nak bagi tahu bahawa selama mana Allah tu orang ketiga, maka kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tu kita tak nampak lah, tapi dia ada. La tudrikul absar, dia tak ada. Yang penting sini ittaqullah. Ittaqullah, ingat Allah. Dan kita ni orang yang sentiasa memperbaiki diri, muhsinun, orang yang muhsinun. Boleh kita nak jadi orang muhsin, boleh tuan-tuan? Boleh. Pangkat ni boleh kita dapat, jadi muhsin ni. Bila kita dapat pangkat muhsin ni, kita akan ma'iyatullah, bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallazina hum muhsinun, ayat 128 tu. Muhsin ialah orang yang melazimkan dirinya beribadat kepada Allah sebanyak mungkin hak mana yang diwajibkan oleh Allah. Ma alzamahullah,
Kena semaya zuhur, kena semaya asar berjemaah, kena semaya maghrib, kena hak fardu ni buat bagi sempurna, lengkap, awal waktu, khusyuk, sempurna. Buat tu. Itu yang mukmin. Baik, nak dapat tahap muhsin, pelebihkan. Solat zuhur, lepas tu ada solat sunat. Solat asar, sebelum tu buat solat sunat. Solat maghrib, selepas tu buat solat sunat. Solat isyak, sebelum buat, selepas buat. Malam bangun lagi. Itu kita nanti akan dapat title muhsinin. Itu kita akan dapat title muhsin. Wa in kana shaumu syahrul Ramadan, jika puasa bulan Ramadan itu wajib. Sempurnakan 1 Ramadan sampai habis Ramadan. Itu wajib. Lepas tu hari-hari lain, selepas bulan Ramadan, marilah buat sunat Isnin, Khamis ke, hari putih ke, hari apa ke, buat. Itu dipanggil muhsinin. Zakat, tanya zakat, duit kumpul banyak, setahun dah cukup, sehaul, keluarkan zakat. Tu mesti. Baik, nak jadi muhsin ni lagu mana? Infak. Infak ni tak kira masa, tuan-tuan. Pagi boleh, tengah hari boleh, siang boleh, malam boleh, bagi infak. Itu dipanggil muhsinin. Itu maksud muhsinin. Orang sampai title ni, Allah sentiasa bersamanya. Ma'iyatullah. Allah sentiasa bersamanya. Sini Allah nak gembirakan hati baginya. Tak gembira, tuan-tuan? Rasa gembira kan? Allah bersama dengan orang bertakwa, orang yang muhsin. Baik. Sebenarnya Allah nak bagi isyarat ada benda lagi yang paling hebat, yang lebih hebat nak ditempuh. Sabar wahai Muhammad, jangan terikut sangat kena orang kafir tu. Dan mu kena tahu, mu kena faham bahawa aku sentiasa bersamamu. Aku tahu mu sedih sekarang. Sebab pak saudaramu meninggal. Ya, isteri kamu setelah wafat Khadijah. Ya, dalam tahun yang sama. Allah bawah pengetahuan Allah. Hari ini aku nak gembirakan kamu wahai Muhammad. Ya. Lalu Allah sebut subhanallazi asra bi 'abdihi. Ini lagi kegembiraan, tuan-tuan. Pergi jumpa sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di saat duka cita yang amat sangat, yang digunakan istilah amul hazn, tahun duka cita, sebab pak saudaranya meninggal, walaupun dianya bukan muslim, tapi dialah pak saudara ni lah yang selalu menjaga, mengawal keselamatan baginda dari sudut luar. Orang Quraisy nak ganggu, jumpa dengan Abu Talib dulu. Pak saudara dulu. Jangan buat gini, dia anak saudara aku, mu jangan buat gini, kena. Ada yang defend tu ada. Itu luaran, tuan-tuan. Orang tak berani nak ganggu sebab ada pak saudara. Tapi hari ini dia telah meninggal. Dan dalam tahun yang sama juga meninggal orang yang selalu beri motivasi, iaitu Khadijah. Tadi luaran, ni dalaman, iaitu isteri baginda, meninggal dia. Amul huzn, tahun duka cita. Lalu Allah nak tasliyahkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu wajaa hadisul Isra wal Mi'raj, lalu dibawa datang peristiwa Isra dan Mi'raj kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ni? Nak tasliyah baginda lah, sebab teruk sangat duka dia ni. Bukan duka setakat kerana orang kafir. Ni hak jadi defend pun dah meninggal dua-dua ni. Luaran dalaman ni, hak jaga luar jaga dalam ni, meninggal kedua-duanya. Allah gembirakan dengan bawa baginda jumpa dia sendiri, tuan-tuan. Ke alam lain dah lah, bukan alam biasa dah lah, ke alam lain dah. Lalu Allah sebut, Allah mulakan dengan subhana, maha suci. Maha suci Allah dari segala jenis kekurangan. Sebab apa? Awal-awal lagi subhana. Sebab kalau dengar ke orang biasa-biasa, boleh ke naik ke langit, menipu lah ke ni. Lalu ambil pintas, kata pintas, letak depan subhana, maha suci Allah dari segala kekurangan. Mana Allah kalau dia nak, dia boleh buat belaka. Mu yang duk gap kepala otakmu, tak boleh. Allah kalau dia nak, boleh. Lalu Allah letak depan subhana, maha suci Allah. Hak mu kata tak boleh tu mu. Tapi Allah, maha suci Allah dari hak mu duk kata tu. Maha suci Allah dari segala kekurangan. Lalu dalam selepas sembahyang, subhanallah. Maha suci Allah. Tuan-tuan carilah 33 sifat kekurangan, sebutlah 33 sifat kekurangan kat situ.
Kalau letak pada Allah, tak ada belaka tu. Allah suci dari 33 sifat kekurangan tu. 33 kalau sebut 33, kalau sebut 333 tak ada juga. Kalau 3000 tak ada juga. Semua sempurna Allah Taala. Nak buat langit jadi langit, nak buat bumi jadi bumi, nak buat dunia ni pakai emas belaka. Kapal terbang tak boleh terbang, jadi tuan-tuan. Tak boleh pergi masjid, jadi. Mekah Kaabah tutup, jadi tuan-tuan. Tak ada yang mustahil bagi Allah Taala. Dan tidak mustahil Mekah dibuka semula tuan-tuan. Tidak mustahil. Kembali semula, aktif tuan-tuan. La mahal, tidak ada mustahil bagi Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi, maha suci Tuhan yang memperjalankan hambanya. Hambanya maknanya hiduplah. Hidup bukan roh saja, tapi roh dan jasad itu dipanggil hamba. Lalu datanglah orang-orang yang confused, orang-orang yang serba salah. Dia kata tu mimpi belaka tu. Ini orang yang keyakinan dia tak kuat, jenis serba salah. Padahal Allah sebut siap dah kat sini bi'abdihi, hamba. Hamba makna roh dengan badan lah, naik atas. Lagu mana tak lemah ke? Subhana, maha suci Allah. Dari sifat kekurangan tu. Memang mu tak boleh buat. Memang mu kena bawa tong gas naik atas, oksigen. Tapi Allah Subhana, maha suci Allah, yang memperjalankan hambanya lailan, pada waktu malam, minal masjidil haram, dari masjidil haram ke masjidil aqsa, alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, yang kami berkati di sekelilingnya. Tanah Al-Aqsa, sekeliling dia tu ada keberkatan. Jauh tu jalan tu, Masjid Haram ke Masjid Al-Aqsa. Saya alhamdulillah Masjid Haram dah sampai banyak kali, Masjid Nabawi dah sampai banyak kali, Al-Aqsa tak sampai lagi tuan-tuan. Mudah-mudahan satu hari kita akan sampai insya-Allah. Nak sebut sini betapa pentingnya solat lah dalam peristiwa ni, betapa pentingnya namanya solat. Kalau nak baca cerita dia agak panjang lah tuan-tuan, panjang lah. Tapi saya nak buat kesimpulan kat sini tuan-tuan, kesimpulan ringkas. Solat ni Nabi dapat time malam Isra Mi'raj ni, dia adalah anugerah Allah tuan-tuan. Anugerah, bukan jaza, bukan jaza, bukan penghargaan, bukan, tapi dia anugerah. Allah guna perkataan anugerah ketika dia beri anak kepada seseorang. Yahabu liman yasha'u inasa wa yahabu liman yasha'u zukur. Aku boleh anugerahkan kepada seseorang anak perempuan, aku boleh anugerahkan kepada seseorang anak lelaki, dan aku boleh anugerahkan kepada seseorang anak lelaki ada, anak perempuan ada. Allah guna perkataan yahabu. Apa perasaan tuan-tuan punya anak? Itu anugerah kan? Yahabu. Baik, sembahyang adalah anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bila? Di malam Isra Mi'raj. Ambil anugerah itu, jaga baik-baik. Ambil anugerah tu, jaga baik-baik. Kita orang yang berbisnes, yang bekerja, dan jaga solat tepat waktunya. Kalau mahu keberkatan, kalau mahu bisnes naik dan naik, dan tanya Abid Liu. Ini nasihat dia tuan-tuan. Ini nasihat dia. Jaga solat, jaga baik-baik. Allah nak hambanya melakukannya dengan rasa cinta kasih. Time solat ni hadirkan rasa cinta kasih. Time buat tu, time nak datang surau tu, hadirkan cinta kasih. Bukan kena sembahyang zuhur pula dah. Jangan macam tu tuan-tuan. Kita datang tu dengan bihubbin, bahasa Arabnya bihubbin, dengan cinta kasih kita datang untuk berada di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dengan rasa berat dan membebankan. Salat itu mi'raj anda dengan Allah Taala. Mi'raj itu tangga. Salat itulah mi'raj anda dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Tuhanku dan Allah Tuhanmu, Tuhan semua manusia. Siapa saja boleh sebut nama Allah, sebutlah, siapa saja kamu, Allah Jalla wa Ala. Okey, itu ayat surah An-Nahl, surah An-Nahl 2 hujung, dan surah Isra ayat pertama. Mudah-mudahan ada berkatnya insya-Allah, ada ilmunya, ada manfaatnya. Sekian itu saja untuk dengan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bi jahi khatimil mursalin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.